Kucing Sungai Temurun. Ingatkan gadis jelita bernama Imanina, rupanya jejaka kacak bernama Iqbal. Apa-apa pun dua-duanya kita gembira. Betul. Baik, Assalamualaikum Iqbal. Selamat pagi. Apa khabar Iqbal dan juga rakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan juga Umu. Selamat pagi juga diucapkan buat Hani dan juga Umu di sana. Dan ingin juga dikongsikanlah Iqbal pada hari ini bersama dengan kru yang bertugas di daerah Temburong dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Dan bahagia ni rasanya dapat bersiaran secara langsung bersama dengan gadis-gadis jelita di sana, Umu dan juga Hani. Alhamdulillah. Kembali pujian tersebut. Betul. Baiklah Iqbal, tadi pun kita sudah tanyakan bersama dengan rakan tugas kita di daerah yang lain tadi yang mengenai dengan detox gadget. Tapi untuk Iqbal sendiri, apa pendapat Iqbal ataupun bagaimana Iqbal melakukan detoxing gadget dalam kehidupan seharian ataupun untuk secara berperingkat-peringkat? Mungkin dapat dikongsikan Iqbal. Ya, Umu dan juga Hani, kalau kita ni berbicara tentang gadget ni, memang sebenarnya banyak manfaatnya. Kalau kita ni menggunakan dengan sebaiknya, namun kalau kita ni menggunakan berlebihan, akan adalah mudarat-mudarat yang akan kita ni terima dengan gadget itu. Dan kalau Iqbal sendiri memang kalau setiap minggu ataupun setiap bulan akan melakukan ataupun akan adalah detox gadget ya. Dan salah satu cara yang paling efektif buat Iqbal hampir sama seperti rakan penyampai kita ni Ernie Sofina. Kalau Iqbal keluar berlari dan juga berjogging, Iqbal tidak akan membawa telefon bimbit Iqbal, tidak akan membawa gadget Iqbal lah. Dan bolehlah dalam 30 ke 45 minit itu tidak akan kita ni memegang telefon bimbit dan kita ni hanya fokus kepada larian dan juga fokus kepada bunyi-bunyi persekitaran lah. Dan inilah salah satu cara untuk Iqbal sendiri secara peribadi untuk detox gadget dalam setiap minggu dan juga setiap bulan. Agak ada persamaan sedikit dengan Ernie juga sebentar tadi. Cara detox ni dengan menyebutkan diri dengan melakukan senaman. Betul. Itulah juga caranya. Satu nasihat yang bermanfaat juga. InsyaAllah dapat kita ni cuba praktikkan dalam kehidupan seharian kita ni. Dan selain itu katanya tadi Iqbal selain daripada semasa bersenam, jadi detox gadget ni juga semasa kita ni melakukan seperti aktiviti kekeluargaan, makan bersama dengan keluarga kita ni, jangan gunakan gadget dan sebagainya. Itulah antara cara untuk kita ni memastikan yang kita ni juga melakukan sesuatu aktiviti itu dengan lebih berkualiti lagi rasanya. Betul, tepat sekali. Saya percaya juga memang semua orang punya niat yang sama, iaitu untuk mengurangkan penggunaan gadget dalam sehari-hari. Kerana apabila kita lihat lama sudah memegang telefon ni. Jadinya kita ni perlu juga berehat seketika walaupun hanya 30 minit. Jadi terima kasih juga kami ucapkan kepada Iqbal kerana telah mengungsikan manfaat ataupun mengenai dengan cara untuk mengurangkan gadget dalam sehari-hari. Jadi saya kongsikan bersama dengan Iqbal, apakah Iqbal sediakan untuk untuk penonton kita di Rapai Pagi pada pagi ini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan penyampai Umu dan juga Hani. Pagi-pagi gosok gigi, kami ucapkan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pekat, selamat pagi dan salam sejahtera dan salam hujung minggu buat Auda yang sedang menyaksikan Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Dan di hujung minggu ini Auda, kita ni ambillah peluang ini untuk merehatkan minda kita dan juga merehatkan badan kita. Dan kita ambillah peluang di hujung minggu ini juga Auda untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang ya. Dan Auda dari daerah Temburong juga diberikan satu info semasa mengenai dengan kegiatan yang berlangsung ya pada hari ini, hari Ahad 26 hari bulan Oktober 2025 Masihi ya. Dan seawal jam 6.30 pagi lagi tadi telah berlangsungnya Hari Sukan ASEAN 2025 ya dengan tema Sukan, Warisan dan juga Perpaduan. Dan Hari Sukan ASEAN 2025 ini mengambil tempat di Kompleks Sukan Daerah Temburong dan ia adalah anjuran bersama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Jabatan Daerah Temburong. Dan Auda, kalau dari daerah Belait tadi menyajikan mengenai dengan bahan pakaian tradisi dan dari daerah Temburong juga akan menyajikan bahan yang berkaitan dengan puak ketani jua. Rasa-rasanya bahan tersebut mengenai apa? Mari
Kita ni ikuti bersama. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang kaya dengan warisan budaya dan tradisi pelbagai etnik. Salah satu kaum yang menetap di daerah Temburong ialah kaum Lun Bawang yang merupakan masyarakat etnik dengan adat dan tradisi yang unik. Antara elemen budaya penting bagi masyarakat ini ialah tarian tradisional Lun Bawang yang sering dipersembahkan dalam pelbagai majlis dan upacara adat. Di daerah Temburong, tarian Lun Bawang menjadi salah satu warisan seni yang dipelihara dengan penuh bangga. Tarian ini sering dipersembahkan dalam acara Irau Aku Lun Bawang, Pesta Kaum Lun Bawang, sambutan Hari Kebangsaan dan juga lawatan dari pelancong dan program kebudayaan. Tarian ini melambangkan keharmonian, semangat komuniti dan penghargaan terhadap alam semula jadi yang merupakan sebahagian besar daripada kehidupan masyarakat Lun Bawang di kawasan pendalaman daerah Temburong. Tarian tradisi Lun Bawang ini adalah merupakan warisan dari masyarakat Lun Bawang yang dulu. Pada masa ini masih diberigakan. Dalam tarian ini juga akan memamerkan pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang seperti baju penari perempuan dan penari lelaki. Ia merupakan sesuatu bentuk dan bentuk baju yang menunjukkan arit Lun Bawang. Arit Lun Bawang itu artinya pattern. Bentuknya tu memang yang asli pattern Lun Bawang. Macam baju hitam dan sekatnya hitam, dan yang pattern itu ada arti. And then sesuai lagi dengan pemakaian rantai yang dipanggil bane, untuk di kepala peta, untuk di pinggang berat. Berat ini ada dua, yang merupakan satu daripada perak, yang kedua pakai manik untuk dalam mengajarkan tarian itu, semua penari mesti menggunakan baju tradisi Lun Bawang. Ia merupakan untuk mempromosi dan memberigakan pakaian tradisi Lun Bawang juga, dan seterusnya tarian Puak Lun Bawang. Ada beberapa jenis tarian dan menggunakan muzik yang tertentu. Gerakan dalam tarian Lun Bawang biasanya lembut tetapi penuh makna, menggambarkan aktiviti harian seperti bercucuk tanam, menuai padi serta kegiatan sosial seperti gotong royong. Tarian ini diiringi dengan alat muzik tradisional seperti gong, agong dan ketubung yang dimainkan secara langsung oleh penduduk kampung. Ia menambahkan lagi suasana tradisional dan kemeriahan semasa persembahan. Para penari akan mengenakan pakaian tradisional yang indah seperti pakaian manik-manik untuk wanita. Warna pakaian biasanya terang dan mencerminkan semangat seperti identiti suku Lun Bawang. Dalam tarian yang dipersembahkan, ada tarian yang merupakan sekiranya kalau menyambut orang-orang besar, alai ngapu Lun Raya namanya, tarian menyambut orang besar. Seperti itulah ada bezanya. Dan tarian yang macam untuk majlis kahwin yang suka-suka, ada juga banyak macam musak baku, itu memang selalu ditariankan, dibuat juga tariannya. Tarian ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah memainkan peranan penting dalam memupuk semangat kekitaan dan mempertahankan identiti kaum. Lebih penting lagi, ia memberi peluang kepada generasi muda di daerah Temburong untuk mengenali dan menghargai budaya nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga mempunyai potensi besar dalam industri pelancongan budaya,
memandangkan daerah Temburong semakin dikenali sebagai destinasi ekopelancongan. Persatuan Lembawang Brunei pada masa ini memang memberigakan dan melestarikan untuk generasi yang muda untuk belajar mengenai tarian ini dan menggalakkan pemakaian pakaian Lembawang, pakaian Lembawang dalam acara-acara majlis kebudayaan dan kadang-kadang masa majlis perkahwinan. Tarian ini pun selalunya diadakan masa majlis perkahwinan. Tarian Lun Bawang di daerah Temburong adalah satu khazanah budaya yang amat berharga. Ia melambangkan jati diri masyarakat Lun Bawang dan turut menyumbang kepada kepelbagaian budaya Brunei Darussalam. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu untuk memelihara, mempromosi dan menghidupkan semula warisan ini demi masa depan yang lebih bermakna.